Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat malam. Salam pertemuan dalam program khas sempena bulan Maulidur Rasul, iaitu peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita telah tiba pada siri yang ke-23 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga pertemuan ini menjadikan kita lebih menghargai susah payah pengorbanan yang telah dilakukan oleh junjungan mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak raikan dahulu sahabat-sahabat yang berada di ruang komen. Ahlan Marwani Ahmad, Samsarina Saifuddin, Zimadun, Rosna Sharif, Yaya Lia, Haninani, Kamiza Muhammad Amil, Norizan Ahmad, Galik Sprit, Hardi Suhaimi, Azlina, Siti Mazura, Kak Langsu, Princess Tengku Abdullah, Zakia Muhammad Nin, Nadia Nawawi, Ummi Akasha, Ramlah Dasuki, Zuraida Siddiq, Zaliha Kamaruddin, Arif Fadilah, Zahini Wahid, Hajar Hazai, Verita Delima, kemudian Muhammad Rayyan, Nadiah Nawawi, Fauzan Muhammad, Mas Niah, Bunga Lawang, Zuriat M. Hashim, dan juga Fatimah Cik Mat, serta Nur Hayati Muhammad Taib dan Ruziah Ma'aruf. Ahlan Zaitun Hasan, Nuraifa Lauhari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Terima kasih kepada yang mendoakan. Moga-moga doa yang sama Allah kurniakan kepada sahabat-sahabat semua. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan ini, pertemuan yang lalu dan pertemuan yang akan datang, semuanya adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Mohon je sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tak rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita telah tiba pada muka surat yang ke-34. Muka surat yang ke-34. Lalu pada muka surat yang ke-34, penulis buku membawakan tajuk berkenaan tentang Masjid Quba dan juga Masjid Jumu'ah. Muka surat yang ke-34. Maka kata penulis buku, menarik untuk tahu. Kita dah selesai dah tentang apa yang berlaku daripada sudut peperangan, perancangan, strategi, pertahanan pada tahun yang pertama Hijrah. Namun penulis buku nak menarik perhatian kita tentang dua sejarah yang berlaku ketika mana Nabi mula-mula tiba di Quba sebelum memasuki Madinah. Kata penulis buku, menarik untuk tahu pembinaan Masjid Quba dan pembinaan Masjid Al-Jumu'ah, yang mana Masjid Quba adalah masjid yang pertama dibina dan Masjid Al-Jumu'ah adalah tempat di mana solat Jumaat pertama didirikan. Maka dibawakan gambar di situ. Lalu daripada sudut jarak tak jauh, Masjid Quba kita nampak dekat mana dia punya peta.
Masjid Jumaah, kita nampak kat mana peta mereka. Sebab pada waktu itu mereka berdua ini adalah sepupu. Mereka berdua ini adalah sepupu. Dan daripada Quba kemudian Jumaah, kalau kita tengok jalan yang lurus, maka pergi kepada Al-Haram. Al-Haram maksudnya kawasan Masjid Nabawi. Pergi kepada kawasan Masjid Nabawi. Lalu apa yang berlaku? Kata penulis buku Masjid Quba, maka Masjid Quba dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik sahaja Nabi tiba di perkampungan Quba. Lalu bilakah Nabi tiba di perkampungan Quba? Maka mengikut sebahagian pandangan ulama sirah pada 8 Rabiul Awal. Lalu ketika mana dalam perjalanan nak sampai ke Madinah, Madinah adalah kawasan center Madinah adalah kawasan Masjid Nabawi pada waktu itu, maka Nabi telah tiba di Quba. Dan berapa lama Nabi duduk di Quba? Ada sebahagian riwayat sirah menyebut 4 hari. Dan kalau kita tengok tulisan yang warna kuning itu, ada juga ahli sejarah mengatakan, kebanyakan mengatakan 4 hari. Namun dalam Sahih Bukhari menyebut bahawa Nabi tinggal di Quba lebih daripada 10 hari. Maka dekat Quba Nabi tinggal dekat rumah siapa? Nabi tinggal dekat rumah Kulsum bin Al-Hadam. Kulsum bin Hadam ataupun Kalsum bin Al-Hadam. Lalu Kalsum bin Al-Hadam, beliau daripada kabilah mana? Daripada suku mana? Beliau daripada Banu Amr bin Auf. Lalu beliau daripada Banu Amr bin Auf. Maka Nabi duduk di sana 4 hari. Ada riwayat dalam Bukhari mengatakan 10 hari. Namun kebanyakan ulama sirah lebih mengutamakan riwayat 4 hari. Kerana ianya lebih tepat dengan kemasukan Nabi pada hari Jumaat ke bumi Madinah. Maka sepanjang tempoh 4 hari, ada riwayat mengatakan 10 hari Nabi berada di Quba. Nabi telah membina Masjid Quba, kata penulis buku. Bahkan baginda sendiri turut bersama dalam pembinaan tersebut. Nabi mengangkut batu bata, Nabi memikul pasir bersama para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in yang lain. Maka salah seorang sahabiyah yang dikenali sebagai Ashimus bintun Nu'man menceritakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana membina masjid ini, iaitu Masjid Quba. Baginda memikul batu bata di atas belakang baginda sehingga bongkok tubuh badan mulia baginda. Debu-debu dan pasir penuh di tubuh baginda dan baju baginda. Apabila ada salah seorang sahabat nak tolong baginda, nak bantu baginda, nak mengambil bebanan daripada baginda, maka baginda enggan menyerahkan. Sebaliknya Rasulullah akan menyuruh mereka membawa bebanan yang lain. Maka daripada sini kita nampak akhlak, kita nampak sikap, kita nampak sifat, dan kita nampak sifat leadership yang mana Nabi turut bersama dengan para sahabat dalam pembinaan Masjid Quba. Ketika mana dah selesai pembinaan Masjid Quba, padahal Nabi duduk hanya 4 hari, saya telah terangkan berkali-kali kenapakah dan apakah sebab dan hikmah Nabi duduk di Quba, kenapa tidak terus masuk ke kawasan center ataupun tengah masjid Madinah ataupun kawasan Masjid Nabawi. Kerana kawasan Masjid Nabawi pada zaman itu adalah kawasan orang-orang Khazraj, manakala Quba dan sekitarnya adalah kawasan orang Aus. Maka Nabi tak nak orang Aus terasa, Nabi tak singgah di tempat mereka, dan Nabi terus pergi ke kawasan Khazraj. Nabi tak nak mereka terasa. Sebab itu Nabi SAW duduk dahulu di kawasan mereka selama 4 hari, dalam setengah riwayat 10 hari. Barulah Nabi meneruskan perjalanan menuju ke Madinah yang pada waktu itu merupakan penempatan orang-orang Khazraj. Kata penulis buku, setelah masjid siap, Nabi SAW mengimamkan salat berjemaah secara terbuka, maksudnya secara umum. Dan pada waktu itu kiblat masih lagi menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Kiblat menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Dan oleh yang demikian, inilah masjid yang pertama dalam sejarah Islam yang dibina oleh Nabi atas dasar iman dan takwa. Dan kenapakah dipanggil Quba? Kata penulis buku, nama Quba diambil sempena nama telaga yang berada di kawasan masjid. Lalu dipanggil Quba kerana nama telaga.
Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang Masjid Quba yang dibina asas dasar takwa dan iman pada surah Taubah yang kita boleh nampak pada muka surat 35 pada ayat 108. Firman Allah, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaum ahaqqu an taquma fi. Firman Allah, sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa semenjak hari permulaan dan pertama adalah lebih patut untuk engkau wahai Muhammad mendirikan solat padanya. Maka masjid itu Allah iktiraf sebagai masjid yang didirikan di atas dasar takwa. Kata penulis buku, ada tak kelebihan solat di Masjid Quba? Kata penulis buku, antara kelebihan menunaikan solat di masjid ini adalah seperti mana yang diriwayatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya daripada sahabat Nabi yang bernama Sahal bin Hunayf. Kata Sahal bin Hunayf daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang berwuduk di rumahnya, kalaulah kita maksudnya daripada hotel, sesiapa yang berwuduk daripada tempat tinggal dia, kemudian dia pergi ke Masjid Quba untuk menunaikan solat, maka pada waktu itu solat yang dia tunaikan akan mendapat ganjaran umpama mengerjakan umrah. Masya Allah, dapat pahala mengerjakan umrah apabila berwuduk daripada rumah dan salat di Masjid Quba, walaupun hanya 2 rakaat. Ini kelebihan Masjid Quba. Dalam riwayat Al-Bukhari, Abdullah bin Umar menceritakan bahawa Nabi SAW sering pergi ke Masjid Quba pada setiap hari Sabtu. Nabi akan pergi pada hari Sabtu. Sama ada Nabi akan pergi berjalan kaki ataupun Nabi SAW menunggang unta. Tetapi Nabi akan pergi ke Masjid Quba, tapi setiap hari Sabtu. Sebab itu kalau kita perasan hari Sabtu, Masjid Quba pasti penuh. Seramai orang nak mengamalkan sunnah Nabi. Sebab Nabi setiap hari Sabtu Nabi akan pergi ke Masjid Quba. Kadangkala berjalan kaki, kadangkala menunggang unta daripada kawasan Masjid Nabawi. Ada juga yang mengatakan Nabi pergi pada hari Khamis. Maka inilah amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita nampak di sini ada QR code. Jangan lupa untuk scan. Allahumma salli ala. Okey, minta maaf saya tak perasan suara tak ada dekat Telegram. Okey. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu sahabat-sahabat nanti scan, imbaskan QR code, nanti akan dibawa untuk satu penambahan ilmu. Lalu penulis buku bawakan gambar Masjid Quba yang lama. Gambar yang kita nampak adalah Masjid Quba ketika mana dipertahankan oleh tentera-tentera kerajaan Osmaniyah. Yang gambar dah lama tu. Dan gambar sekarang adalah gambaran Masjid Quba yang sekarang. Kemudian kata penulis buku, jom kita belajar tentang Masjid Jumaah pula. Apa cerita Masjid Jumaah ini? Kata penulis buku, selepas 4 hari Nabi SAW duduk di Quba, Nabi tiba 8 Rabiul Awal Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Maka pada hari Jumaat Nabi bergerak ke Madinah. Ketika mana Nabi SAW pada waktu itu bergerak menuju ke Madinah, maka Nabi SAW melalui lembah yang dikenali sebagai Wadi. Wadi maksudnya lembah. Wadi Ranauna. Maka pada waktu itu adalah waktu Jumaat. Hari Jumaat dan waktu Jumaat. Sebelum itu tak pernah ada solat Jumaat kerana di Mekah. Maka Jibril pada waktu itu telah turun membawa perintah untuk Nabi SAW berhenti dan solat Jumaat di situ. Sebenarnya sebelum berhenti pada waktu itu, rombongan Nabi dah kena halang. Rombongan Nabi SAW dah kena halang oleh orang-orang yang tinggal di kawasan Masjid Jumaah, iaitu kumpulan daripada Malik bin Auf. Kalaulah Quba, nama sukunya adalah Amr bin Auf. Kalau di kawasan Masjid Jumaah dikenali sebagai Malik bin Auf. Mereka adalah sepupu. Lalu bila mereka dapat tahan Nabi, mereka berkata, wahai Rasulullah, engkau duduk dekat kawasan sepupu kami Amr bin Auf 4 hari. Singgahlah tempat kami, singgahlah tempat kami. Ketika mana mereka pujuk Nabi, maka pada waktu itu datang perintah untuk solat Jumaat. Maka Nabi SAW solat Jumaat dekat tempat yang Nabi SAW solat Jumaat.
maka didirikan masjid yang kemudian hari dikenali sebagai Masjid Jumaat. Perenggan seterusnya, kata penulis buku, itulah solat Jumaat pertama yang didirikan oleh Rasulullah selepas hijrah secara terang-terangan. Jarak antara Masjid Jumaat dengan Masjid Quba adalah lebih kurang 500 meter, manakala daripada Bandar Madinah lebih kurang 2.5 kilometer. Disebabkan peristiwa ini tempat pertama Nabi solat Jumaat, maka masjid ini dinamakan dengan Masjid Al-Jumu'ah, juga dipanggil dengan Masjid Atikah, juga dipanggil sebagai Masjid Al-Wadi kerana ianya terletak di tengah-tengah lembah, di tengah-tengah wadi. Sehingga kini masjid ini masih diimarahkan, masih digunakan dan dibuat binaan yang lebih elok. Kita boleh nampak gambar Masjid Jumaat yang lama dan kita boleh nampak gambar Masjid Jumaat yang baru. Maka inilah sedikit sebanyak sirah yang kita dapat. Kemudian penulis buku membawa kepada bab yang ketiga. Bab yang ketiga menceritakan tentang tahun kedua hijrah. Lalu pada tahun kedua hijrah, kita disajikan dengan kemenangan pertama, sebab pada tahun kedua hijrah berlakunya peperangan Badar. InsyaAllah tahun yang kedua hijrah kita akan sambung esok insyaAllah. Sebenarnya nak sambung banyak, tetapi perut tengah lapar. Perut tengah lapar. Sebenarnya dah sambung banyak, sebab itu saya baca dengan laju. Tapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalaulah makan dah sedia, maka nak solat pun makruh. Apatah lagi kalaulah makanan dah sedia, maka nak teruskan pengajian, maka kena tangguh. Lalu sebenarnya saya tengah lapar sangat-sangat, lalu sebab itu kita tak dapat nak teruskan. Makanan pun dah sedia, isteri saya dah sediakan. InsyaAllah kita sambung esok insyaAllah. Lalu ada je ujian, nak baca banyak, ada je ujian, ada je cabaran. Namun yang penting kita dapat istiqamah kan. Walaupun 30 minit, 15 minit, kadang-kadang 20 minit, yang penting adalah kita istiqamah kan insyaAllah. Kita sambung nanti tahun kedua hijrah esok. Kita jumpa jam 8.30 pagi dalam Hayati Quran insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi insyaAllah.